Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih belum ada yang live lagi, belum ada lagi yang tengok. Okey, tak apa, kita tunggu sikit lagi, mungkin dalam 2-3 minit. Okey, basically kita akan tengok pada bab bab 6, Kesultanan Johor Riau. Sikit je, 96 sampai 104. 96, 104 tak 96, lebih kurang 8 muka je. Ni, pendek je. Lepas tu barulah belajar lagi 3 bab 100 ni. Tak banyak pun. Cerita ni macam okey lah sikit, cerita pasal negara kita kan. Sebelum ni cerita pasal negara orang lain, macam ni je kan. Ni tak macam tak faham dah mana sambungannya kan. Kita belajar kerajaan alam lain ni okey lagi. Kalau kita tengok yang form 1 dulu, masa form 1 dulu, kita ni kat mana belajar tamadun orang, tamadun Yunani, tamadun Rom, tamadun Cina kan. Macam kita tahu dah, tapi kita Melaka pun tak pernah kenal lagi. Kata tak apa dah, kita belajar dah masa masa darjah 4 dulu. Dah darjah 4 apa ke tak? Kalau tak apa tak makna juga, kena ulang balik. Tak, macam ngaji Quran juga. Maknanya kalau selagi mana tak mengaji, tak apa Quran tu, lagi itulah kena ingat semula. Kan? Okay. Alright. So siapa yang ada buku teks tu, tengoklah buku teks je. Kita tengok buku teks muka surat 96. Tapi sebelum tu kita tengok muka surat 90 dulu. Okey. Boleh buka muka surat 90 Mana ni 90? 75. Terlebih dah ni. Right. 92, 91, 90. Alright. Okey. Jadi kita nak masuk bab baru ni, biarlah nampak apa benda cerita sikit tak. Okey. Kita undur sikit lagi lah ke belakang sikit. Okey, sebelum ni kita cerita lah kehebatan Melaka ni. Maknanya dari segi mana tadi? Dari segi macam mana terjadinya Melaka ni melalui cara pembentukan kegemilangan dia kan. Adat dia macam hebat sangat. Ada semua jenis ada. Nak beradab pun ada cara dia. Okey. So ni pusat penyebaran agama Islam Kerajaan awal ni cerita dululah kan. Cara Islam dia macam mana. Canggih tengok. Ada cara Melaka. Tak, kesan penyebaran pun ada. Hebat lah Melaka ni. Pusat perdagangan macam mana. Siap ada peta lagi. Tak. Kalau Shopee Lazada boleh buat gini kemas. Tapi dia orang lagi maju dah sekarang ni. Shopee Lazada. Pasal dia telefon ke tak. Hantar mesej WhatsApp sekeping. Kalau dulu kalau tengok kabel network dulu, hantar pasal telegraf telegraf dia panggil. Telegraf. Maknanya hantar mesej je macam sekeping je kan. Nak kata tolong buka pipe air kan. Kadang ambil masa sejam untuk sampai. Hantar satu mesej je kan. Dan cara mesej tu dia hantar pun bukanlah macam kita ni telefon, dia hantar melalui isyarat elektrik kan. Maknanya apa yang kita type dalam Morse code tu, MORSE, Morse code tu dia akan diterjemahkan dalam bahasa elektrik, maknanya binary 1010 gitu. And then dia akan dimasukkan transfer dalam bentuk kabel elektrik, kabel copper tu lah kabel, kalau kita tengok kabel streaming kabel TM Tapi yang salahnya kabel zaman dulu, dia bukannya macam dah zaman sekarang. Dulu dia masih tak tahu lagi macam mana apa semua kan. Macam nak suruh mesej tu cepat sampai, dia naikkan high voltage. Bila naik high voltage,
cair mesin tu, rosak kabel tak kan. Okey, so masih tak ada orang, tunggu sekejap ya. Okey, okey, kita balik semula kan. Cara tadi mesej dia hantar yang cepat apa semua kan. Okey. Ada orang tanya pula mana link. Okey. Pusat perdagangan. Kan, dia hantar mesej kan, kata tadi. Dia hantar mesej, dia masih buat eksperimen kan. Lama-lama daripada apa ni, daripada yang tadi tu, daripada dia hantar mesej tadi tu yang dalam bentuk mesej tu, lama-lama dia makin upgrade dan dia tahu macam mana nak menghasilkan apa ni, supaya kabel tu tak angus ke apa. Dia perlu salut lah kan kabel tu, dan akhirnya maju sampai sekarang. Okey, tu ikhlas saja sebab nak tunggu orang lain masuk ni. Alright, so cerita dia, kita akan tengok balik yang bawah ni. Cerita ni tak masuk dah ni, kita dah cerita, dah discuss yang ni dulu. Kita nak cerita yang last kali sebelum masuk kepada bab baru. Pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Mana pula ada akhir ni, kan Melaka adalah kita pergi Melaka, cuma tak boleh masuk sebab ada Covid kan. Oh ya dah, betul. Tapi tengoklah faktor dalaman kan. Faktor dalaman ni cerita dia balas orang dalam lah ni. Ni balas orang tu, ni balas orang ni, ada pilih kasih tak, main gitu dalam takbiran tak jadi gitu kan. Dia balas pula ada rakyat yang tak boh kan, dia tak puas hati dengan tak boh ikut, berlaku persaingan kuasa, main kan apa ni, askar upahan. Dan yang tu sebenarnya masalah yang taklah terlalu besar kalau nak dibandingkan dengan serangan Portugis kan. Portugis ni yang paling apa nama ni, yang paling hebat sekali sebab dengan Portugis Lopes de Sequeira kan, dia mari sini, dia nak mari serang Melaka sebab dia tengok apa ni, dia minat kehebatan Melaka ni kan. Dia cerita dia tak cerita dah, kita nak cerita yang bawah ni sekali. Perjuangan mengembalikan kedaulatan apa ni, Sultan Mahmud Shah ni dia berundur dari Melaka ke beberapa wilayah naungan serta jajahannya, kemudian bersemayam di Bentan. Bentan duduk sini tu, mana Bentan? Ni Bentan ni, kat dengan Singapura, bawah sikit di Singapura kurang dia tu. Okey, lepas tu dia kata di antara 1515 hingga 1519 apa nama ni, Sultan Mahmud Shah melakukan 3 kali serangan untuk mendapatkan semula Melaka tetapi gagal. 1526, pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah di Bentan telah dimusnahkan oleh Portugis. Akhirnya Sultan Mahmud Shah berundur ke Kampar kan. Memula nak terah balik, nak dapatkan balik rumah dia lah kan. Lepas tu punya Portugis gomor balik Sultan ni dekat apa nama ni, Bentan ni. Dia Bentan ni musnahkan balik dan dia larilah ke apa nama ni, ke Kampar. Okey, masih belum ada orang .
Kita tunggu sikit lagi, mungkin ada orang. Okey. Sambung balik. Bentan kan. Lepas tu dia lari, lepas tu takkan dia habis sampai kat sini je. Hari ni Sultan Mahmud Shah berundur ke Kampar dan mangkat situ je. Kampar di bawah ni kan. Takkan habis kat situ je. Alright. So habislah cerita pasal Melaka kan. Termasuk pasal cerita Johor. Cerita Johor ni macam buka buku baru lah kan. Kan kita tengok macam mana Johor kan. Tapi apa kaitan Johor dengan Melaka? Tu kita nak tahu buat apa Melaka Johor pula ni. Sebab Kampar dengan kat Johor ke? Mungkin juga kita tengok kan. Sebenarnya dia ada salah silah dia. Alright. Baru berapa orang mu'allim? 3 orang. Ni seorang ni. Concurrent viewers saya nak tengok dia ada seorang je Alright. So apa nama ni? Okey, kita akan tengok bawah ni pengendalian Sultan Johor Riau. Tadi kan tercakap Sultan Sultan Mahmud Shah dia lari kan kat Kampar kan. Dan sebenarnya memang betul dia mangkat, tapi dia tak adalah mangkat gitu je, maknanya end of story, maknanya sad ending tak ada. Tahu? Dia ada putera dia, ada anak dia. Nama dia Raja Ali kan. Kesultanan tengok ni, pengasasan kerajaan. Kesultanan Johor Riau telah diasaskan oleh Raja Ali, putera Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah. Tengok. Raja Ali ni anak kepada dua orang ni kan. Baginda menggunakan gelaran Sultan Aladdin Ayat Shah 1 1528 1564. Sepanjang tu dah dia jadi 40 tahun dia jadi apa benda ni dia memerintah kan. Bendahara Seri Nara Diraja dititahkan menghimpunkan rakyat untuk membuka negeri di pesisir Sungai Johor. Okey, nombor 1, 2 ni berapa? Ini kronologi cerita dia lah kan. Nak nampak satu pengasasan kerajaan, nombor 2 pusat pemerintahan Kota Kara. Ni cerita muka surat 98 Sultan Alauddin Ayat Shah 1 membina pusat pemerintahan di Kota Kara, Pekan Tua pada tahun 1528. Kota Kara yang terletak berhampiran sungai yang lebar dan dalam memudahkan kapal untuk keluar masuk. Kawasan berbukit bukau di sekitar Kota Kara menjadi benteng pertahanan daripada ancaman luar kan. Ni cara dia ni lah, cara Kota Kara ni pusat pemerintahan. Mana macam kita kata ni Kuantan lah kan. Kuantan Pahang gitulah. Maknanya ni center pemerintahan dia lah. Ibu negeri bagi Pahang, Kuantan kan. Alright. Kita tengok balik. Pusat pemerintahan Kota Sayong Pinang. Pinang lebih kurang lah. Pinang lah. Yang Melayu Pinang. Ni putih. Alright. Pusat pemerintahan Kota Sayong Pinang, Kota Kara di Pekan Tua telah diserang dan dimusnahkan oleh Portugis pada tahun 1535. Nampak tak? Mana ni 1535? Okey, peti dia belah atas kena tengok sikit lah kat mana kan. Sebab kedudukan tu dia agak penting lah. Sebab dalam soalan dia akan tanya apakah yang berlaku di sini. Dia buat macam X kan. Apakah yang berlaku di sini? Nak cerita apa kita tak tahu. Dia kata pusat pemerintahan ke apa. Sebab Kota Kara di Pekan telah diserang oleh Portugis. Lepas tu Sultan Aladdin Ayat Shah berundur dan membuka di Kota Sayong. Kawasan ini lebih selamat kerana kapal perang musuh sukar melintasi sungai yang sempit. Dia lari dulu. Ini juga pusat pemerintahan
Kota Batu Johor Lama 1540 Sultan Abdul Rahman Shah memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Batu Johor Lama. Kawasan ini juga dikenal sebagai Tanjung Batu. Kedudukannya yang strategik di Sungai Johor yang lebar dan dalam memudahkan kemasukan kapal dagang. Maknanya dia nak cerita kawasan Kota Batu ni juga dikenali sebagai Tanjung Batu dan juga kedudukannya lebih strategik lah kan daripada yang atas ni, Kota Sayung kan, kecil. Nak tu boleh, nak berdagang pun payah tak. Lepas tu lebih strategik lah cerita dia. Ni tak apa sangat. Okey, ni cabaran dia lah kan. Pemuda Pulau segitiga Illuminati ke apa dok, kita tengok baca dulu molek-molek. Kesultanan Johor Riau menghadapi pelbagai cabaran untuk mempertahankan kedaulatannya. Antara cabaran tersebut termasuklah Johor Aceh Portugis, Perang Johor Jambi, konflik besar dan ancaman Raja Kecil. Tengok ni title, ni cerita je atas ni. Sekejap je. Dah try. Besar sangat ni. Kecilkan sikit. Double kot ni. Boleh dah. Okey. Okey. Rasanya nampak sikit. Johor Jambi okey, cerita dia Johor Aceh Portugis. Johor nak serang Portugis nak serang Johor. Lepas tu Aceh nak serang dua-dua. Hebat Aceh ni. Aceh serang Portugis, Aceh serang Johor. Tapi tengok Johor serang Portugis sebab dia nak merampaskan hak dia kat Melaka. Portugis nak serang Johor kerana dia rasa ada Pakatan Johor dengan Aceh, padahal tak ada pun. Aceh ni serang Johor sebab perdagangan Aceh tergugat. Sebab Johor pun tadi kan terbaca dah dia nak buat memudahkan kemasukan kapal dagang. So bila ada ni jadi inilah, jadi mudahkan untuk perdagangan. Alright. So kita tengok balik Johor menyerang Portugis. Ni cerita dia, kena tahu belaka ni. Aceh serang Portugis sebab dia nak menguasai perdagangan Portugis ni, dia nak ambil Aceh. So serang balik Portugis biar dah ambil. Biasalah orang-orang ni dia lagi dapat bui betis nak apa kan. Dia ni nak dah ada kat tangan, nak lagi satu tu, lagi tu dok. Biasalah. Dia bagi tahu berlaku perang tiga kuasa ini di Selat Melaka. Perang ini dikenali sebagai perang tiga segi. Biasa kita dengar cinta tiga segi tak? Ni perang tiga segi. Aku pandai dah. Kan, lebih kurang je cinta tiga segi. Orang tu nak keni, orang yang lagi tu nak keni, orang tu balah pula. Ada orang. Lebih kurang je ni. Peperangan ini berakhir apabila Johor memberikan bantuan kepada Belanda. Masalah juga ni sebenarnya sekejap lagi. Kita akan tengok Belanda pula ambil alih sekejap lagi. Beri bantuan, tapi bukan beri bantuan saja. Okey, peperangan berakhir ni yang paling penting ni. Macam mana akhirnya peperangan tiga dimensi. Bukan tiga dimensi, tiga segi. Tiga segi ni maknanya Portugis, Johor, Aceh. Ada tiga parti sini. Parti Portugis, parti dah maknanya tiga komponen lah. Johor, Aceh dengan Portugis. Kan? Alright. Alright. Aceh pula mengalami kemerosotan selepas kemangkatan Sultan Iskandar Thani. Yang ni bos satu. Persaingan Johor Aceh Portugis, perang tiga segi. Lepas tu Johor Jambi pula mendapat hal pula. Nak ni balah nak tu pula. Lepas tu Johor dengan Jambi. Tak ada dalam ni. Ini cerita lain pula. Johor Jambi. Tu Johor Aceh Ni Johor Jambi. Johor menuntut wilayah tungkal daripada kerajaan Jambi. Krisis orang putih. Krisis dan peperangan berlaku 1659 hingga 1679. Jambi tewas dan tunduk di bawah kuasa Kesultanan Riau Johor. Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau.
Tengok Johor boleh ambil. Last sekali Johor menang. Johor serang Jambi. Jambi tewas dan tunduk bawah Johor. Macam mana boleh tewas tu dia tak ceritakan dalam buku teks Kalau nak tahu boleh boleh Google ke apa, mungkin ada jawapan. Tapi biasanya mungkin jawapan tu mungkin kenapa ni mungkin adalah dia ambil jalan selamat, jalan yang fakta yang lebih tepat. Mungkin ada ahli sejarah dia rasa mungkin yang ni dia tak patut masuk kan, ataupun mungkin fakta tu tak jelas dibuktikan, jadi tu yang dia tak dimasukkan dalam buku teks. Okey, kita tengok lagi konflik pembesar bendahara dengan Laksamana ni untuk menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau pula. Orang ni balah molek-molek nak menang, gigi balah pula dua orang. Persaingan berakhir dengan pengunduran Laksamana juga lari kat Terengganu. Cakap Terengganu lah Laksamana. Keturunan bendahara kembali berpengaruh kan dalam pemerintahan kerajaan Johor Riau. Tun Habib meninggal dunia dan dikenal sebagai gelaran Bendahara Padang Saujana. Jawatan bendahara diganti oleh anaknya Tun Abdul Jalil. Itulah cerita dia. Dia bukan pemerintahan sangat, maksudnya ialah dia macam hak jawatan atas-atas ni dia nak pegang lah. Hak yang tinggi sekali tak boleh pegang dah sultan kan. Dia pun cerita dia gitulah, macam yang nak baca sebut dia. Ancaman Raja Kecil ni dia mengaku sebagai Sultan Ahmad Shah I. Nampak? Raja Kecil ni dia mengaku, kata dia mari entah mana-mana. Tak cerita sini kan, dia mari entah mana-mana. Dia kata, saya lah Sultan Mahmud Shah I. Saya ni anak angkat Sultan Mahmud Shah, mangkat Julan yang meninggal kat Kampar tu. Kata saya lah. Kata mu apa ya mengaku-ngaku ni, main-main tak tahu mana main ngaku. Kata aku nak gomo juga kan. Dia nak marah juga. Dia mengisytiharkan diri sebagai Sultan Riau kan. Dia tak puas hati pun nak serang Johor. Tapi masa tu cerita dia masa Johor nak kena serang tu, Raja Sulaiman ni nama dia, dan dia menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rakyat Shah IV kan. Dia minta tolongan orang Bugis, Opu Bugis ni tengok tepi ni. Apa macam pening kot, apa? Gelaran untuk kerabat dia raja. Cuma gelaran nak Opu ni macam Mister lah, encik, tuan, puan, gitulah. Mana kalau buku lama, kalau anda belajar dulu, dia tak ada Opu ni, tak tahu bagaimana kata Opu. Dia panggil Bugis 5 bersaudara, siap ada gambar lagi. Tapi dalam ni dia tak ada gambar. Kan, gambar pun gambar hiasan je, tak ada lah gambar betul pun. Maknanya macam kita lah, hang tua, hang jebat, hang lekiu, benda semua kan. Tapi dia tak ada lah sini hang, dia tak ada hang kat Penang tu. Tak. Dia panggil Opu kan, dia panggil Daeng sini, Daeng Parani, Daeng Menambun, Daeng Merawah, Daeng celak rambut dak lawa, celak mata benda kan. Ni Daeng Kemasi. Tu nama-nama lah 5 adik-beradik tu. Lepas tu kalah lah. Raja Kecil dapat dikalahkan. Raja Sulaiman ditabarkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Manakala Daeng Marewah diderita sebagai YDPM yang di-Pertuan Muda, atau yang Tuan Muda Bugis. Ni jambu jawatan mungkin dia jawatan yang agak tinggi dah kan dalam pemerintahan. Alright, ini dia ada 4 lah tu, recap balik cabaran ke arah kegemilangan. Apakah kalau title lain, soalan boleh bagi apakah halangan ke arah kegemilangan, apakah faktor melambatkan kegemilangan. Soalan boleh bagi macam tu. Kita tengok ayat dia pusing-pusing sikit je. Kadang jawapan gini je, tak lari tak bukan, gini je. Tapi bila kita mereka cipta jawapan tu, pening kan. Alright. Strategi menghadapi cabaran. Pemindahan. Ni strategi pula. Tadi apa masalah?
Kita kalau ada benda-benda nak dapat straight A kan, bila nak dapat straight A, kita kena tahu juga maknanya apa masalah kita tak dapat straight A ni. Malah bangun lambat, mak Alin ajar pun tidur, siap kerja tak siap, lantak lah mak dia nak tanda biar, hantar je lah mana ada, macam benda ni, macam buat kuih gitu lah, mana ada makan je lah, tak usah banyak ada buat gitu. Boleh pula dia buat gitu, padahal dia nak straight A, dia boleh buat gitu tak? Ni strategi strategi menghadapi cabaran. Maknanya contohnya tadi kita dah tahu dah masalahnya malas takkanlah nak straight A macam mana malas. Strategi jangan malas lah. Maknanya bila kata tu kena buat selalu lah. Kalau kata apa ni? Kalau kata tu kena bangun awal lah. Kalau bagi kerja kena siap selalu lah. Tak? Lepas tu Mak Alin lambat sikit, tak apalah, sabarlah sekejap. Tapi kalau Mak Alin senyap lama tu, cuba tanyalah Mak Alin dah siap ke? Itu baru betul, maknanya nampaklah usaha kita nak belajar. Tak? Ni tak ada apa-apa, Mak Alin kenapa saya fail lah? Kenapa saya fail? Asyik-asyik fail je semua. Bila nak lulus? Okay, tu iklan Cuba untuk nak bagi faham je strategi menghadapi cabaran. Okay. Antara termasuklah memindahkan pusat pemerintahan, membina kota pertahanan serta menjalinkan hubungan persahabatan dengan Belanda. Masalah pula, kita nampak Belanda okey kan, bagus Belanda ni tolong kita. Tak ada, Belanda tu gitu pelawak tu. Sekejap lagi dia serang balik Melaka, Johor, dia ambil entah Melaka sekejap lagi. Lepas Belanda ni kita akan tengok nanti. Lepas Belanda, tak ingat, lepas Belanda tak silap Ana masuk kepada apa benda ni, apa nama ni, yang dipanggil sebagai apa tu, komunis. Bila komunis tu nak lagi kan, Chimpeng ada, ataupun pengasas dia Karl Marx, K-A-R-L-M-A-R-X. Form 3 nanti belajar pasal tu, British nanti. Sekarang ni tak ada lagi, rasanya dah tak silap Ana. Right, tak apa, ni tu cerita akan datang, ni cerita yang sekarang. Pusat, dia pindah pusat, apa yang dia buat? Tengok, semasa pemerintahan Sultan Ibrahim, kegemilangan Kesultanan Johor diteruskan di Kepulauan Riau Lingga yang menjadi pusat pemerintahan. Pusat pemerintah sering berpindah disebabkan keperluan strategi dan pertahanan serta muslihat. Tengok, ini diceritakan sebab pemindahan, strategi pemindahan. Maknanya kenapa nak kena pindah? Ni adalah sebab dia, kena tengok sini point dia. Satu hal, keperluan strategi ketenteraan dan bila tentera takkanlah pakai strategi yang sama macam orang main CSGO. Ada main CSGO tak? Kita tak ada main CSGO. CSGO kalau main tu memang kena tembak sama dah tak? Ni main lah sikit, mana faham kalau tu tukar strategi. Orang tu ikut tu, kita pergi ikut ni. Tak? Baru betul. Pertahanan serta muslihat mempertahankan diri daripada ancaman Portugis dan Aceh. Gitu je lah. Ilustrasi kota Batu Sawah. Ni semua kota pertahanan lah. Macam kubu lah kan. Kota Sayung, Kota Kara, macam Santan Kara kot bandar lah. Kota Makam Tauhid, kelas lah, Makam Tauhid lalu. Kota Batu Sawah, Kota Pancur, Kota Johor Lama, Kota Tinggi kan. Yang kedua, membina kota pertahanan, Kota Kara kan. Ni cerita dia lah. Ni satu hal dia pindah-pindah, tapi takkanlah pindah saja, dia ada buat kubu juga sambil-sambil tu kan. Dibina semasa daripada ni lagi, daripada Sultan Alauddin Ayat Shah satu lagi, anak kepada Sultan Mahmud Shah kan. Terletak di Kuala Sungai Telur, Pandaria lah Telur kan. Pagar dibuat dengan pancang kayu besar setinggi 40 kaki, 12 meter, diperkuatkan dengan bedil dan meriam. Tak? Ni cerita dia lah, Kota Kara ni. Apa benda dia buat kat Kota Kara kan. Dia ada guna apa benda ni, bedil dan meriam
pagar pagar takkanlah pagar biasa, pagar lidi. Dia guna pagar kayu besar lah, tinggi 40 kaki 12 meter. Tinggi lah. Okay, lepas tu dia buat hubungan Belanda, dia buat surat perjanjian. Ni masalah sekejap lagi ni. Kita rasa macam okey, tak apa lah. Kalau kena serang sekejap lagi, Belanda ada. Tak ada hal lah. Belanda bukan biasa-biasa. Belanda pun dah upgrade dah. Kepimpinan Kesultanan Johor Riau mengekalkan kedaulatan kerajaan dengan mengadakan perjanjian persahabatan dengan pihak Belanda. Dasar berbaik-baik dengan Belanda dilakukan sebagai strategi untuk menghadapi ancaman daripada Portugis di Melaka dan Aceh. Dia sign je lah, maknanya kalau ada hal dia akan tolong. Tapi kita tengok juga apa benda isi perjanjian ni. Kita tengok, maknanya untuk melindungi Johor. Ni yang poin penting dia. Ni tak ada apa sangat ni lah, tapi kena tahulah sikit kan. Dia tak ada isi penting dia yang kat sini lah. Johor Belanda ni untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan Aceh. Johor lindung Portugis dan Aceh. Musuh dia dua orang lah. Musuh pada Johor masa tu dua orang lah, Portugis dan Aceh. Boleh lah kan. Ditandatangani antara Admiral Belanda. Nama dia ni, Admiral Belanda ni, nama gelap macam satu jawatan lah. Cornelis Meteli di Jongge. Pandai lah nama dia. Atas kapal Belanda bernama Orange. Bahasa Belanda, pandai dia lah. Dosa tanya pula, tak pasal exam pun. Apa nama gitu tak. Belanda minta bantuan Johor untuk serang Melaka kan. Serang Melaka ni serang Portugis lah maksudnya. Alright. Johor mengambil bahagian dalam perang Belanda Portugis dengan memberikan bantuan berikut: membantu mengangkut peralatan perang, membuat tapak meriam, menggali parit kubu, menyekat musuh lari ke dalam hutan. Ni dah cerita dia semangat. Dia punya poin-poin dia. And apa contoh Johor perang Belanda Portugis, dia bagi bantuan. Ni dah dia buat. Johor membantu Belanda mengepung dan menyerang Portugis sejak 2 Ogos 1640. Cerita dia gitulah kan. Kegemilangan Sultan Johor Riau. Tadi macam mana nak atasi? Ini strategi. Ni masalah apa masalah? Inilah masalah dia. Cabaran ni masalah. Apakah masalah yang dihadapi? Inilah tu masalah. Ada 4. Apakah strategi? Ni lah 1, 2, 3 lah. Maknanya strategi ada 3. Dah strategi menang lah kan. So dia adalah kegemilangan. Maknanya dah menang macam Malaysia lah. Kita kegemilangan dah ni. Sorry. Kerajaan ini mencapai kegemilangannya dalam aspek perdagangan persuratan Melayu kan. Pusat perdagangan yang unggul. Kedudukan yang strategik. Ini penting Apa poin dia? Kegemilangan. Johor sebagai pusat perdagangan yang unggul kerana dia ada ni lah kedudukan strategik. Lebih kurang Melaka jugalah. Tapi tak ada lawan Melaka. Kalau hebat lagi. Pelabuhan Johor Lama, Batu Sawah dan Pancur mudah dimudiki oleh kapal besar kerana sungai Johor yang lebar dan dalam. Lokasi pelabuhan di kawasan selatan Melaka membolehkannya mengawal lalu lintas kapal dagang dari timur dan barat. Pelabuhan Riau yang terletak di persimpangan lalu lintas maritim yang menjadi tumpuan para pedagang untuk berurus niaga. Cerita dia lah. Kenapa kedudukan strategi? Ni cerita dia lah. Tumpuan para pedagang. Dah kedudukan strategi. Memang jadi tumpuan para pedagang lah. Johor ni ini satu dah tumpuan para pedagang ni sebabkan kedudukan strategi juga. Maknanya R&R lah Kalau R&R tu 10 kilo nak exit, memang orang tak pergi lah.
10 kilo macam pergi Bandar Kuantan. Sekilo pun jauh dah rasa dah. Kalau tu biasa macam ni lah, RNR apa benda tu, Perasing kan, Terengganu tu, nak pergi Terengganu ada, dia jauh sikit pusing tak. Kalau RNR lain, kalau nak pergi Kuala Lumpur tu dia dekat sikit lah kan, dalam 200 meter gitu je. Ni sampai nak kena berpusing-pusing, ada roundabout lagi, benda apa tak. Alright. Dia kalau point nombor 2 ni, kalau kita tengok dia menjadi tempat ni dah, tempat apa ni, macam tukar barang ke apa. Pedagang jam menjadikan Johor sebagai pelabuhan pilihan disebabkan tidak berminat. Ni satu hal. Memasarkan hasil pertanian seperti beras kan. Dia boleh jadi apa ni, hasil pertanian orang Siam tu jual dekat Johor boleh kan. Jadi turut menjadi tumpuan pedagang dari tanah jajahan dan naungan serta kerajaan lain dialek Melayu. Kenapa dia jadi tumpuan pedagang? Sebab dia ni lah yang poin paling utama ni lah, sebab tidak berminat berdagang dengan Portugis di Melaka. Sebab Portugis kan masa tu tengah serang kan, jadi orang pun tak apa nak minat lah. Alright, pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Pelabuhan Johor Riau berperanan sebagai pusat pertukaran barangan keluaran alam Melayu dengan barangan dari China, India dan Arab. Ni cerita lah kan. Tembikar Cina, kain sutera, kelembak, ladi hitam kan. Ni boleh baca lah kan. Apa ni, barang dagangan, ladi hitam, biji timah, emas kan. Ni biasalah barang-barang dia lah, yang makanan dia. Makanan taklah makanan, maknanya bahan mentah kan. Benda-benda ni pun, bahan mentah ni yang jadi orang suka ni, sebab boleh buat masak, boleh buat hiasan macam-macam lagi kan. Dan ada ikan masing, tengok ikan masing. Alright, ni dah, ni biasa ni orang Cina dah kan. Dia barang-barang dah banyak. Sampai sekarang pun Cina banyak jual barang tau. Seramik, kuali besi, teh, tembaga, teh Cina biasa terkenal juga. Ni barang dia lah. Kesibukan pelabuhan Johor Riau. Terdapat 500 hingga 600 kapal dagang pelbagai bangsa berlabur di pelabuhan Johor. Kapal Siam, Portugis, Inggeris dan pulau-pulau di alam Melayu. Alright. Ini apa poin dia ni nak cerita ni? Antara kapal yang berlabuh, maknanya dia nak cerita kat sini, dia nak cerita kesibukan pelabuhan Johor Riau ni, maknanya masyuk lah. Maknanya apa ni, kalau tengok orang tak ramai, jadi dibuka satu tarikan lah. Macam ni lah, kita pergi kedai, nak pergi kedai orang ramai ke nak pergi kedai tak ada orang. Maknanya orang ramai ni buat apa, sedap ke. Maknanya jadi satu tiket lah. Maknanya jadi sebab orang kedai tak ada orang ke kedai. Macam ni lah, kita pergi makan nasi dagang atas tu. Tahu tak nasi dagang atas tu? Apa ni, nasi dagang atas tu ni memang orang minat lah. Anak pun dah pergi dah. Tapi rasanya harga dia sebungkus tu dalam RM4. Tapi tak sedap mana pun. Yang hebat dia, ikan dia besar lah. Lepas tu ikan dia tak ada tulang sangat, senang nak makan. Tapi rasa kedai lain sedap lagi pada waktu. Rasa dah urat rasa. Aka je sedap. Nah, turun hari tu ingat lagi. Lepas subuh tu turun selalu tu, beratus dah orang. Anak orang yang ke-10 ke berapa tu. Tak tahu lah orang ni. Misteri betul lah. Nak makan punya pasal, sangkut kau nak suku pagi tunggu dah. Tu cerita bulan 12 hari tu lah. Bulan 12 1 hari tu. Right. Pengurusan pelabuhan. Okey, sebelum tu ada soalan. Nasmah ditanya, Nasmah Yuka, apakah maksud Belanda Portugis? Anda tak pasti jumpa kat mana ni. Tapi kalau literally Belanda Portugis ni, maksudnya apa ni, dia minta mana tak dia nak ni lah, perlindungan lah. Jadi untuk
berlawan. Mana ni? Belanda Portugis. Belanda Portugis. Dia biasanya ni lah untuk apa ni? Untuk berlawan, untuk perlindungan lah. Belanda Portugis ni sebenarnya kuasa yang tak berapa nak baik. Okay, kalau nampak kat mana muka surat tu, beritahu kau anda boleh tolong sikit. Sebab anda tak jumpa apa-apa. Sebab belajar banyak beristilah. Okay, masuk pada pengurusan pelabuhan. Kecekapan pelabuhan Kesultanan Johor Riau mengendalikan barang dagangan dan kemampuannya membekalkan semula kapal dengan cepat dan murah merupakan antara faktor utama yang menjadikan pelabuhannya sebagai entry port. Entry port ni kenapa? Dia diimport, lepas tu dia export. Import dia dah import export macam dia sama je tak? Contohnya dia ambil barang tu, barang ladi hitam ke benda, lepas tu export dia bukan jual ladi hitam balik tak? Dia jual campur macam barang lain dah. Dia jual, contohnya dia jual sesuatu yang barang yang ada ladi hitam lah. Mungkin makanan ke apa ke, ubat-ubatan ke, dia akan pakai balik lah tu. Ok, Nasmah kata 103. Thank you. 103. Belanda Portugis. Belanda. Johor Belanda ada. Tak jumpa lagi Belanda Portugis ni. Johor Belanda. Ni. Dicerita kat sini, sorry. Johor mengambil bahagian dalam perang Belanda Portugis. Ni dengan memberikan bantuan yang berikut. Okey, cerita dia kat sini. Sekarang ni kuasa besar lah. Dia fokus kat sini. Belanda dan Portugis tu berlawan dengan memberikan bantuan yang berikut. Okey, sebab Nasmah tanya apa maksud Portugis, Belanda Portugis. Maksudnya cerita dia Belanda ni kuasa besar, Portugis pun kuasa besar. Kan? Sebab tu dia panggil perang Belanda Portugis, tak panggil Belanda Johor dah. Macam ni lah Chelsea lawan Liverpool. Chelsea lawan MU. Chelsea kalah semua, MU je menang. Tak? Maknanya tak ada maknanya MU lawan Malaysia, tak ada. Dia tak cerita dah hak Malaysia. Dia panggil hak kuasa besar. Macam hak main bola sepak hebat lah. Macam MU lawan Chelsea kalah semua. Tak? Dia gitulah. Dia tak cerita lah ni. Dia menceritakan kuasa besar. Tapi sebagai backup, Belanda Portugis ni, Johor dia support Belanda lah. Sebab dia dah sign yang atas ni kan. Hubungan Johor Belanda ni kan, dia dah tolong Belanda, maknanya untuk serang kepada Portugis. Maknanya bila Johor tolong Belanda dengan ada 5 poin ni kan, jadi menyebabkan Belanda ni ada bantuan lagi lah. Maknanya bukan Belanda dia sign gini pakat mu seorang lah tolong menangkan aku dah. Tak ada. Johor tolong juga Belanda. Sebab Johor pun nak menang kan. Tak ada lah dia nak biarlah dia seorang kat girang. Maknanya macam dia kata point lah. Kata girang, kata Belanda tu. Jadi dia kata nanti Belanda kata ke Johor, Johor kau tak buat apa-apa pun. Patutnya yang menang ni dia dapatkan aku lah. Aku yang dapatkan balik, bukan kau yang buat pun. Dikira gitulah. So faham lah senang je kan. So Belanda ni merujuk kepada mana singkatan dia merujuk kepada kuasa besar je. Itu je. Alright. Mana tadi? Pengurusan pelabuhan. Balik pada muka surat 106. Nak habis dah hasil ni. 44 minit. Okey, sejam cukup lah. Menyediakan gudang bawah tanah untuk menyimpan. Ni kemudahan lah. Pengurusan pelabuhan dia ada kemudahan pelabuhan. Dia ada kemudahan pelabuhan apa yang dia ada? Dia ada gudang. Dia ada pegawai terlatih untuk mengendali. Maknanya tak ada lah dia ambil budak
Eja pun duk erti. Berwarna ayam ada tak lah. Dia tak ambil lah orang macam tu. Tak. Membekalkan barang yang diperlukan oleh pedagang seperti lada hitam dan rempah rantus. Ni lah. Mudahan dia suka lah. Dia macam ni dia berbahaya lah. Kan? Urusan jual beli. Dulu tak ada. Nak bayar ikut mana? Saya nak bayar ikut Shopee Pay boleh tak? Nak bayar ikut Touch 'n Go. Nak bayar ikut PayWave. Debit card. Tak ada. Mana ada tu. Duit shilling, duit kertas pun lah. Nah, ni lagi. Tak apa nak comel lagi tak. Duit shilling kita lawa sikit pada ni tak. Sekarang ni bulat getih tak. Bulat getih ni maknanya bulat sungguh lah. Maknanya tak ada lah lukisan tu bergoyang-goyang, tak ada. Memang 360 darjah complete set. Dia punya apa ni, kalau kata gradient tu DYDX sama dengan zero kan. Sentiasa zero kat mana-mana line pun. Tu admit lah, tak ada apa pun. Abaikan lah tu tambahan je. Okey, urusan jual beli. Memperkenalkan mata wang emas. Dia ni lah maknanya sebagai menggantikan kepada sistem barter. Tak adalah barter 100%. Dia ada guna jugalah jenis-jenis wang emas, wang kupang, wang kartun. Ni kan kartun Disney duduk ni. Kartun ni nama jenis wang KATUN. Syahbandar merupakan pembesar yang bertanggungjawab. Ni Syahbandar lah. Tengok siapa yang terlibat Syahbandar. Tengok bila kesan Belanda ni lah. Dolar Sepanyol naik, dolar Mexico, duit Belanda naik pula dah. Masuk hak dia. Hujung Malaysia sekarang ni pakai duit gambar agung tu je. Tak ada naik. Tiba-tiba naik Presiden Indonesia, tak ada lah. Sistem naungan. Pedagang luar dan pedagang tempatan mendapat naungan daripada Bendahara Temenggung Laksmana dan Raja Indra Bongso. So, inilah apa ni? Ni cerita bawah apa ni? Bawah kegemilangan, bawah pengurusan pelabuhan sebab dari sistem naungan. Maknanya sistem naungan, apa kaitan pengurusan pelabuhan dengan sistem naungan ni? Maknanya gini lah. Kadang kata hotel tu ada hantu. Wahid tak? Orang tak bogi lah. Jadi kalau kata hotel ni selamat, maknanya tak ada sebarang gangguan. Orang pun pergi lah kan. Kadang kata hotel Zenith Zenith tu tingkat 33 tu baik sikit. Kalau malam tu, kalau dengar bunyi pintu tu buka sendiri ataupun tengah mandi dia blackout tu, bukan blackout sebenarnya. Ada benda tu, ada benda nak berkenal-kenalan lah kan. Dia panggil ta'aruf. Dia nak ta'aruf. Gitulah. Jadi sistem naungan kat sini ni maknanya pedagang luar dan tempatan ni dapat naungan daripada Bendahara Temenggung Laksmana dan Raja Indra Bongso. Selamatlah point dia nak cakap. Tak ada lah maknanya kena pergi tu bawa kena bunuh. Tak, selamat. Apakah maksud sistem naungan? Sistem naungan ni maknanya untuk ketujuan keselamatan lah. Sistem sistem yang di mana pedagang luar dan tempatan mendapat perlindungan. Jangan bagi maksud sistem naungan ni naungan juga. Memang tak lah, bagi yang sinonim dengan dia. Apakah maksud naungan? Macam perlindungan. Peranan orang laut. Dia bukan Melaka juga, dia tiru Melaka kan asal-asal keturunan Melaka. Dia tiru balik. Peranan orang laut, dia tolong tunjuk arah gitu dah kan. Dia baca kemudahan membaiki dan membina kapal. Ni macam hari tu dah, malah ulang dah, lebih kurang sama je macam Melaka itu, boleh baca sendiri. Kedudukan strategik menjadikan Kesultanan Johor Riau menjadi tumpuan pedagang. Kesultanan ini telah dapat menyaingi dan mengambil alih Melaka dan Aceh. Nampak maknanya bermula Melaka lead, lepas tu Johor pula lead kan. Dia memimpin, dia pegang taiko kan, taiko kawasan. Gitulah istilah dia. Maknanya Johor dia mengatasi kehebatan Melaka.
Tapi pun Melaka pun masa tu dah kena serang teruk dah kan, dah kena gomo di Portugis, lepas tu kena dengan Belanda pula kan. Lepas tu orang jadi tak berani lah nak pergi, memang dah sabar lah pun. Persuratan, ni penting juga ni. Persuratan ni apa ni, karya agung lah kan. Karya apa ni, dia tak ada lah maknanya membuktikan tidak ketandusan dengan karya agung dan persuratan dan tokoh persuratan berkaliber. Maknanya apa tujuan persuratan ni? Maknanya untuk apa ni, untuk tujuan urusan rasmi ataupun apa ni, untuk urusan rasmi, kadang untuk persuratan dan berbagai lagi lah kan. Karya ni macam seni kan, dalam bahasa pun ada seni kan. Karya agung bermaksud karya yang tertulis dalam bahasa Melayu yang mampu mencetus unsur pemikiran kan. Kalau kita tengok hikayat apa benda tu lah, kalau masa yang apa ni, cerita zaman British tu, hikayat benda merang, hikayat benda tak ingat lah. Tapi maknanya bila baca tu, orang Melayu masa tu jadi semangat berkobar-kobar nak melawan yang apa ni, yang apa ni, Melaka nak serang Melaka, nak apa ni, nak lawan balik British. Okey, ni tu cerita contoh balik semula sini Suratul Salatin. Salah silah raja-raja atau peraturan sekali raja-raja. Ni boleh baca lah. Maknanya Suratul Salatin ni cerita dia sejarah lah, sebab dia kata menceritakan asal-usul keturunan Raja Melaka. So Suratul Salatin ni buku sejarah lah dalam bahasa Jawi kan. Tulisan pun macam kitab Jawi juga. Hikayat Tuah dihasilkan oleh pengarang Jadi Johor selepas kekalahan Portugis di Melaka. Hikayat Tuah ialah sebuah epik kepahlawanan yang merentas sepanjang zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Ni menceritakan ni lah, menceritakan macam orang barat kan ada Superman, Batman, Shazam. Ni Shazam lah, Ribu Hari tu. Kita ada hantu wah je, tapi comel dah hantu wah pun. Tak adalah pakai ketak benda sangat. Kurang-kurangnya lah kalau tengok kartun tu, tak adalah macam tu sangat kan. Tapi cerita dia bagus lah, maknanya dia ceritakan kepahlawanan hantu wah ni hebat, hantu wah ni dah dia berani kan. Tak kisahlah keris tu. Ni tokoh persuratan. Ni bacalah kan. Tun Sri Lanang, karya lain ni boleh bacalah. Kalau anda tengah pun dah apa tegang ni, dia dapat point gini je. Tak ada apa pun, dia muncul sebagai pusat persuratan bahasa Melayu lah. Ini bukti bahasa Melayu lah. Ini Jawi dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi dalam bahasa Melayu. Itu je lah. Lepas ni kita akan tengok kepada chapter seterusnya. Ni lah. Kita tengok Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Kita tengok apa ni, maknanya dia punya apa ni, sejarah setiap bab. Pahang, Perak, Terengganu, Selangor kan. Kalau Pahang ni sejarah dia ada pokok Pahang kat Sungai Mahang, merentah di Sungai Mahang. Dia gitulah. Perak, Terengganu pun dia pula. Selangor pun ada lah. Cerita Selangor dia banyak biji timah lah. Dia gitu. Okay, so basically kita dah habis pada bab Johor Riau kan. Okay, so macam biasa habis satu bab kena buat latihan lah. Buku surat 111, soalan 1, soalan 2, soalan 3. Soalan ni banyak sangat ni. Ni pada tengok. Alright.
1, 2, 3 je lah, bagi diskaun sikit kan. Okay, so harapnya ni lah kan. Kalau ada tak faham tu boleh tanya. So apa ni, Ana bagi masa lah Ana balik. Nampak ke tak tahu ni, maknanya apa ni, boleh hantar nota Ana bagi cas sampai 30, 21 sampai 30. Tak tahu nampak ke tak kalender ni. So 30 ni next week lah, hari Khamis ke depan ni. Hari ni pun hari Selasa. So Ana bagi tempoh masa selama berapa hari ni, lebih seminggu ni, 9 hari untuk siapkan nota bab 4. So apa ni, bulan 5 habis, bab 5 habis, bulan 6 habis, bab 6 habis. Boleh? Okay, so rasanya sejarah kerja tak banyak sangat. So harapnya ni lah boleh siapkan cepat lah kan. Dia apa ni, kita akan bincang macam mana pun dalam kelas. So sejarah ni macam Ana cakap, memang kita akan habiskan silibus dengan cepat kan. Kita go through setiap ni, dan dalam kelas kita banyak buat latihan. Sejarah ni dia kalau nak cerita memang bila nak habis ni, mualim ni bila nak habis lah, boleh ke minit lagi nak kita anda tengok muka anda, tengok jam, tengok pintu, waktu je reti tak. So dengan tu Anda ingat kita akan buat maknanya apa nama ni, apa ni, banyak latihan lah. Sebelum kita akhir tahun, kita akan buat beribu-ribu latihan lah. Habis soalan tu ambil buku ni, habis buku tu ambil buku ni pula, habis buku tu ambil buku ni pula kan. Jadi macam kita nak buat macam mana, nak buat macam style orang Cina lah kan. Dia hebat sebab boleh banyak buat latihan lah. Sebab kalau kita ni asyik teori je, cerita je, dia boleh baca sendiri. Dan kalau apa ni, tak buat latihan, dengar cerita je, bila nak faham tak. Asyik dengar apa macam ni lah kan. Macam surah Al-Mulk, dia cerita pasal ayat komputer, ayat ketiga ke ayat kedua, apa ni, ayat yang kita ni sentiasa diuji kan. Kalau kita tak diuji, macam mana kita nak tahu kita ni bersyukur ke tak kan. Macam ni kita ni dah belajar sejarah, belajar berapa bab, 10 bab dah. Bila habis tu, bulan 6 habis. Laju, faham ke tak, faham ke tak. Ya, cuba cerita bab apa ya, tak tahu. Tak boleh hari tu, dia nak kena biar boleh cerita tak. Bila jawab soalan tu betul belaka, bila jawab soalan essay tu betul belaka, dan akan highlightkan macam mana semua tu. Okay, Nasmah tanya hantar kat mana. Okay, hantar kat Classroom Tadi Ana buat update sikit ada ni. So tak payah pakai Google Form, Ana ada buat silap sikit. So tak payah pakai Google Form tu, add file tu. Lepas dah add file, jangan lupa turn in, hantar assignment tu. Okay, Ana tunjuk contoh lah. Kalau kata girang mualim ni apa cakap ni, macam pening ke. Okay, pergi kat Classroom, login macam biasa lah. Right. Okay, nak tunjuk balik dalam Classroom ni, kita kelas sebab ni, ini Ana buat dummy account je, tak kisah apa ni, kelas 2M. Okay, pergi kat kelas 2M. Kalau rasa Ana dah banyak apa, dah bertindih, pergi kat kelas work. Ini Ana ni sama ngantum semua punya dashboard lah test student Okay, pergi kat kelas work, kat nota sejarah bab 4, pergi kat view assignment. Mula-mula Fatullah kata dah siap. Bagus Fatullah ni tak. Pergi kat add or create ni, besar kedabuk ni, add or create. Lepas tu kalau kata file tu dalam komputer, maknanya kalau kita scan guna printer scanner, kita add file. Kalau biasa dalam ni lah, kalau tak ada sangat ambil dalam Google Drive lah. Biasa memang pakai file pun. File ni ambil sini, select file from your device,
Ambil file tu, kalau kata ada 10 gambar, ambil lah 10 gambar, katakanlah ada gambar macam ni lah. Ok, Ana ajar trik macam mana nak pilih gambar banyak. Tekan Ctrl CTRL. Daripada keyboard tu jangan lepas pilih, katakanlah nak pilih gambar ni dengan gambar ni kan. Tekan Ctrl. Lepas dah pilih, lepaskan bantal Ctrl CTRL. Tekan open. Dia akan tunjukkan macam ni. Kan? Kalau tak nak apa ni, nak manual boleh juga. Maknanya kosong macam ni. Tekan macam ni. Ambil file ni. Add more file. Ambil lagi macam ni. Tapi leceh lah. Ana tak suka macam tu. Ana suka shortcut kan. Lepas tu jangan biar gitu je. Tekan button bawah ni upload. Jangan lupa upload. Lepas dah upload, tunggu dulu pada dah upload. Ok, dia cakap turn it in. Jangan lupa turn in. Kat sini turn in. Lepas dah tu tekan turn in. Ok, turn in your work will be submitted. Yes, macam biasalah, confirm turn in. Tu dah siap unsubmit. So maknanya kalau kata salah lah, dah lupa lah, salah file tadi, kenapa pergi upload file tu, unsubmit balik. Unsubmit. Lepas tu nak salah dia nak padam ni button pangkau ni, pangkau. Settle. Cari balik add file. Tu add balik file macam biasalah kan. Lepas tu upload gitu. Lepas tu dah. Dia lepas dah submit tu, dia automatic mark as done lah. Tapi jangan mark as done kat sini. Kalau mark as done tak hantar, nak kira tak ada. Kalau tak ada attachment, nak kira tak ada lah kan. Kira gitu je. Ok, rasanya tu saja. Saya tak ada apa dah. Ok, ada soalan? Ada soalan boleh komen sekarang. Ok, tak ada soalan Alright, so kalau tak ada tak apa Ok. Assalamualaikum.